Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara yang boleh anda lakukan untuk memastikan akar daripada pokok bougainville anda akan sentiasa menjadi segar dan subur sebelum anda melakukan sambung sisip ataupun sambung tunas kepada akar pokok bougainville tersebut. Baiklah teman-teman ya, apa yang penting sekarang, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai, jangan di skip ya. Nanti anda terlepas langkah-langkah yang perlu anda ketahui. Baiklah teman-teman, sebelum anda meneruskan perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan, iaitu daripada akar pokok bougainville ya, akar yang tidak begitu besar, sederhana saja. Jadi ini kita biasanya memperolehi akar seperti ini ya teman, semasa kita melakukan penggalian ataupun kita mendongkel pokok bougainville kita. Biasanya kita melakukan pendongkelan ialah apabila kita ingin memindahkan pokok bougainville kita daripada atas tanah untuk ditanam ke dalam pot ataupun pasu. Okey, itu adalah kebiasaannya ya. Barulah kita boleh mendapat akar-akar daripada pokok bougainville seperti ini. Okey. Apa yang penting sekarang ialah setelah kita memperolehi akar seperti ini ya teman ya. Perkara yang pertama sekali yang kita perlu lakukan ialah, okey teman, untuk perkongsian ini adalah cara yang kita boleh lakukan ataupun rahsia yang anda boleh lakukan untuk mengekalkan akar ini agar sentiasa tumbuh segar ya. Tumbuh segar. Okey. Itu adalah perkara yang saya kongsikan dalam perkongsian saya pada kali ini. Okey, pertama sekali teman-teman ya, apabila anda sudah mendapat akar seperti ini, pertama sekali anda lakukan, anda cuci dulu ya. Cuci dulu akar ini sehingga bersih supaya semua kotor-kotoran yang terdapat pada akar ini akan bersih. Dan okey, mencuci mudah saja teman. Anda untuk mencuci ini terpulang kepada anda ya teman, sama anda menggunakan air paip, air hujan ataupun air sumur, ini terpulang kepada anda. Ini akar tidak menjadi masalah ya. Okey, untuk mencuci saja. Okey. Jadi kita cuci dulu ya teman-teman. Kita sediakan air, kita ambil air. Okey, kita siram sikit ya. Kita siram sikit air. Bismillah. Okey, kemudian kita ambil sikat, berus. Kita berus. Okey, kita cuci macam tu. Okey, kita cuci macam tu ya. Cuci sehingga bersih, sebersih-bersihnya. Kenapa kita perlu mencuci teman? Okey. Tujuan kita mencuci seperti ini adalah untuk membuang segala kotoran-kotoran yang terdapat pada akar ini. Sudah tentu kotoran-kotoran tersebut menutupi ruang pori-pori yang terdapat pada akar ini teman ya. Okey, macam tu. Okey, nampak bersih kan? Okey. Okey. Sekarang kita dah nampak akar ni dalam keadaan bersih. Nampak? Okey, dah bersih kan? Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan cuba menanam. Itu adalah rahsia yang sebesarnya teman ya. Apabila kita ingin mengekalkan akar daripada pokok bougainville kita ini yang kita ingin jadikan sebagai bahan stek ataupun apa saja yang kita akan lakukan kepada akar ini kemudian nanti, yang penting sekarang kita tahu apakah yang perlu kita lakukan untuk memastikan akar ini ya terus hidup subur dan segar. Okey, sudah pastinya teman, apa yang kita lakukan ialah kita akan tanam ya akar daripada pokok bougainville ini. Itu adalah rahsianya. Okey, sebelum kita menanam teman, yang paling penting ialah pastikan anda mencari bahan untuk dijadikan sebagai media tanam bersifat apa ya? Terdapat dua sifat utama yang anda perlu ketahui sebelum anda mencari bahan untuk dijadikan sebagai media tanam untuk menanam akar pokok bougainville ini. Okey, yang pertama ingat ya, yang pertama ialah pastikan bahan tersebut mempunyai sifat yang poros ataupun gembur. Ya, sifat poros. Dan yang kedua ialah pastikan bahan tersebut mempunyai sifat yang gembur. Okey, itu adalah dua sifat yang perlu pada media tanam yang anda ingin jadikan sebagai media untuk anda menanam daripada akar pokok bougainville ini. Okay. Kenapa poros teman? Poros ialah kerana untuk membantu memudahkan pengaliran air di dalam media tanam nanti sewaktu anda menyiramnya. Okey. Yang kedua, gembur untuk menyediakan ruang udara dan oksigen yang banyak di dalam media tanam tadi untuk mempermudahkan akar ini akan tumbuh akarnya dengan cepat. Okey. Okey. Baiklah teman, sekarang kita akan ke langkah seterusnya dan
Bahan yang seterusnya yang kita perlu sediakan ialah bekas. Okey, anda boleh menggunakan pot seperti ini ya teman ya, ataupun pasu plastik seperti ini. Anda juga boleh menggunakan gelas seperti ini ya, gelas seperti ini, gelas bekas air ini boleh juga digunakan. Dan anda juga boleh menggunakan polypack ya teman ya. Anda juga boleh menggunakan polypack seperti ini teman. Okey, anda juga boleh menggunakan polypack ini. Okey, boleh menggunakan polypack seperti ini, boleh juga. Ini terpulang kepada apakah jenis bahan-bahan yang mudah anda dapatkan ya teman, untuk anda menanam akar daripada pokok bougainville itu. Okey, itu tergantung apakah bahan yang mudah anda dapatkan ya. Yang penting boleh digunakan untuk menanam akar tersebut. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita ke langkah seterusnya, iaitu kita sediakan bekas. Okey, seandainya anda menggunakan pot seperti ini teman, pasti anda membuat lubang yang besar di bawah ni. Ini adalah betul untuk membantu mengelakkan air berlebihan dan bertakung di dalam pot ataupun pasu ini. Jadi, buat lubang sebesar ini. Okey. Seandainya anda menggunakan pot yang makin besar, buat lubang lebih banyak lagi. Seandainya anda menggunakan polypack seperti ini teman, tidak perlu ya. Polypack ini sudah memiliki lubangnya tersendiri. Dan seandainya anda menggunakan cup seperti ini juga, anda perlu membuat lubang sendiri ya. Okey, lubang situ. Okey, lepas itu tutup dengan perangkap nyamuk. Okey, sama juga yang ini, saya gunakan perangkap nyamuk untuk menutup lubang untuk mengelakkan media tanam kita keluar daripada pot ataupun pasu ini. Okey. Kemudian teman-teman ya, apa yang kita lakukan adalah kita akan masukkan. Okey, media tanam ini teman, anda juga boleh menggunakan tanah suci saja ataupun tanah daripada pohon bambu ya. Tanah daripada dahan-dahan ataupun batang-batang ataupun daun pokok kelapa sawit ya, boleh juga digunakan teman, ataupun tanah di bawah pokok pisang boleh juga digunakan, ataupun anda menggunakan kompos ya, kompos organik juga boleh digunakan teman. Itu tergantung apakah jenis bahan yang mudah anda dapatkan. Anda boleh juga menggunakan pasir kasar boleh juga teman, tapi dicampur dengan sedikit pasir suci ya. Okey, di sini saya menggunakan beberapa bahan. Mana ini adalah bahan-bahan terdiri daripada tanah subur, tanah suci teman ya. Okey, tanah suci, serpihan batu bata juga ada di dalam ini ya teman. Pasir kasar ada juga di dalam ini, saya campurkan sedikit-sedikit teman ya, untuk kita menanam. Dan juga anda juga boleh menggunakan tanah daripada bakaran sisa sampah pun juga boleh digunakan ya teman ya. Sangat baik kerana semua benda-benda tersebut mempunyai sifat yang poros dan gembor. Okey, sekarang kita akan masukkan media tanam ini ke dalam pot ini. Okey, kita masukkan. Bismillah. Untuk media tanam ini teman-teman ya, saya galakkan anda untuk menggunakan media tanam yang berada dalam keadaan yang lembap. Okey, sudah cukup teman ya. Keadaan lembap sudah cukup. Okey. Itu pun tergantung juga teman, tergantung bagaimanakah keadaan cuaca semasa anda melakukan penanaman tersebut. Sekiranya anda menanam pada waktu panas, gunakan media tanam yang 100% basah. Bagaimana caranya teman? Anda masukkan dulu akar pokok bougainville anda ini teman ke dalam media tanam, lepas itu anda siram sehingga basah media tanam tersebut. Jadi, untuk perkongsian saya kali ini teman, saya hanya menggunakan media tanam yang lembap ya. Dan lembap saja, 50% basahnya. Tidak basah 100% saja, lembap saja. Macam tu. Sekarang kemudian kita masukkan kita masukkan ini akar daripada pokok bougainville tadi, kita masukkan dalam tu ya. Okey. Okey, satu lagi cara teman untuk anda membantu memperbanyakkan akar tumbuh pada ini nanti ya teman. Akar ini walaupun akar ya teman-teman, kita juga perlu untuk menumbuhkan akar baru ni di tempat pada batang akar ya. Kita boleh sayat sedikit ya bahagian akar ni, kita sayat sedikit. Okey, untuk membantu menambah akar-akar baru tumbuh pada akar ni. Kita boleh buat macam ni. Okey, boleh macam ni. Boleh buat macam tu teman. Tu ya. Boleh. Boleh. Nampak tak? Boleh buat macam tu juga. Okey, boleh. Okey, kita juga boleh buat dekat sini teman ya. Buat macam tu juga. Kita buat sikit macam tu. Ini adalah betulnya untuk membantu akar-akar tumbuh di sini nanti. Macam tu. Macam tu. Okey. Nampak? Macam tu ya. Boleh buat macam tu.
macam tu. Okey, kita set sedikit-sedikit. Okey. Okey, baiklah teman-teman. Sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan menanam teman-teman. Kita akan masukkan akar daripada pokok bougainville ini ke dalam pasu atau pot yang kita telah masukkan media tanam setengah. Kita masuk setengah dulu ya. Macam tu teman. Setengah dulu ataupun separuh dulu. Bismillah. Macam tu. Okey, dah. Macam tu saja, tak ada masalah. Kemudian kita tambahkan lagi media tanam tadi. Kita padatkan ya teman-teman, kita padatkan ya. Pastikan media tanam tu padat teman ya, agar akar pada pokok bougainville kita tidak longgar ya dan bergoyang. Okey, itu penting. Okey. Macam tu. Okey, kemudian kita padatkan ya teman-teman. Kita padatkan. Okey, kita padatkan macam tu. Macam tu ya teman-teman ya. Okey, macam tu. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan letakkan ya teman-teman, kita akan letakkan akar daripada pokok bougainville ini di tempat yang teduh daripada sinaran cahaya matahari secara langsung. Contohnya kita letakkan di bawah pokok ataupun di tepi-tepi bangunan. Yang penting yang masih dapat menerima sinaran cahaya matahari tetapi secara tidak langsung. Okey, ingat tu. Lepas tu apa yang anda perlu lakukan ya teman, pastikan anda sentiasa memantau keadaan media tanam ini. Jangan menjadikan media tanam di dalam pot ini menjadi terlalu kering ataupun terlalu basah. Okey, untuk dari masa penanaman pertama ini teman-teman ya, apa yang anda lakukan ialah anda boleh menyiram semula selepas 5 hingga ke 7 hari selepas hari pertama anda menanam. Okey. Apa yang anda lakukan ya, anda semak dulu, cek, ambil jari anda korek sedikit, tengok bagaimana keadaan media tanam di bahagian bawah tu. Seandainya media tanam yang di bawah tu masih lagi dalam keadaan lembab, anda tidak perlu menyiram ya. Seandainya sudah agak kering, anda mesti menyiram. Okey, untuk penyiraman ya teman-teman, anda hanya perlu menyiram setengah daripada botol ni ataupun 10 ml cukup mana 10 ml, jangan banyak sangat. Ataupun anda boleh menyiram dengan menggunakan penutup botol ni 5 kali ini saja. Ambil air, siram ni 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Jangan terlalu banyak sebab pot ini besar kecil ya teman. Kerana sekiranya anda menyiram terlalu basah, terlalu kerap, ini boleh menyebabkan akar daripada pokok bougainville anda ini akan membusuk dan menyebabkan ia mati. Jadi, lakukan penyiraman selepas 5 ataupun ke 7 hari. Okey? Itu pun anda lakukan penyiraman 3 hari sekali. Ingat ya, 3 hari sekali di musim panas. Sekiranya musim lembab ataupun musim hujan, anda tidak perlu melakukan penyiraman. Okey? Walau bagaimanapun, anda hendaklah sentiasa memantau bagaimana keadaan media tanam tersebut. Okey, jangan biarkan sampai terlalu kering. Okey, dan jangan biarkan sampai terlalu basah. Sebab ini, kedua-dua keadaan ini teman boleh menyebabkan akar pokok bougainville anda ini akan mati. Terlalu basah pun mati kerana busuk dan memburuk. Terlalu kering pun mati kerana terlalu kering. Okey. Kemudian satu lagi perkara yang anda perlu lakukan juga ialah teman, pastikan akar daripada pokok bougainville anda ini tidak diganggu oleh haiwan-haiwan peliharaan. Contohnya seperti ayam dan kucing. Itu adalah antara haiwan-haiwan peliharaan yang biasa kita pelihara di tempat kediaman kita ya teman. Jadi penting untuk anda memastikan stek daripada akar pokok bougainville anda ini selamat dari gangguan-gangguan haiwan-haiwan tersebut. Okey, kemudian teman-teman, perkara yang anda perlu lakukan ialah pantaulah ya teman, pantaulah sentiasa. Yang penting anda sentiasa memastikan stek daripada akar pokok bougainville anda ini dalam keadaan yang selamat. Okey.
Itu adalah beberapa perkara yang perlu anda lakukan ya teman-teman untuk anda memastikan akar daripada pokok bougainville ini akan anda boleh kekalkan dalam keadaan segar dan insya-Allah akan tumbuh akarnya. Baiklah teman-teman, di sini saya kongsikan kepada anda satu contoh akar yang saya lakukan dengan menggunakan media tanam dan tutorial yang sama ya. Ini hasilnya. Kita tengok ya teman ya. Ini adalah hasilnya. Ini juga adalah merupakan akar pokok bougainville juga teman ya, yang saya lakukan dengan metode yang sama ya, dengan cara yang sama. Bagaimana cara kita untuk melihat teman-teman bahawa akar ini masih lagi dalam keadaan yang subur dan tumbuh. Jadi caranya teman, kita ambil pisau ya teman. Kita ambil pisau, kita kupas sedikit kulit. Okey. Kulit pada akar ni. Kita tengok kalau ia masih dalam keadaan basah dan segar, ini bermakna akar ini masih tumbuh. Okey, masih boleh kita jadikan sebagai bahan untuk kita jadikan stek atau stek akar dan boleh kita lakukan sambung sisip di sini nanti. Okey, kita tengok ya teman ya. Bismillah. Ni teman. Nampak tak teman? Sorry. Tu dia teman. Nampak tak? Nampak kan? Akar ni masih lagi dalam keadaan yang segar. Nampak? Segar kan? Macam tu. Masih segar. Dan masih lagi dalam keadaan basah dan hidup. Ini membuktikan bahawa teman-teman, akar daripada pokok bougainville ini anda boleh kekalkan kesuburannya dengan cara anda menanam. Ni teman, nampak ni. Ni masih segar lagi kan? Masih segar ni. Ini buktinya akar daripada pokok bougainville ini teman, anda boleh simpannya dalam keadaan masa yang lama sehingga anda tiba masanya ataupun anda masih lagi sibuk ya untuk melakukan sambung sisip kepada akar pokok bougainville. Jadi anda boleh lakukan cara ini untuk memastikan akar daripada pokok bougainville anda ini masih hidup segar dan subur teman, dan boleh anda jadikan sebagai bahan untuk anda membuat sambung sisip pada pokok bunga kertas anda nanti ataupun pokok bougainville anda. Okey. Ini hasil teman ya. Ini adalah hasilnya. Masih lagi dalam keadaan yang subur walaupun sudah agak lama. Ini usianya lebih kurang mungkin sudah 1 bulan ya teman-teman, ataupun sudah lebih daripada 1 bulan akar ini. Okey, masih dalam keadaan segar. Itu adalah contohnya kan. Jadi akar ini nanti boleh kita lakukan sambung sisip ya ke depannya insya-Allah yang masa akan datang. Nanti saya akan kongsikan kepada anda. Okey. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman, iaitu salah satu cara ataupun rahsia yang kita boleh lakukan apabila kita ingin menjadikan akar daripada pokok bougainville kita itu yang kita dapati daripada hasil galian ataupun dongkelan ya, untuk kita jadikan sebagai bahan stek di satu masa di mana masa tu kita belum sempat lagi untuk melakukan steknya ya. Jadi kita ingin menjadikan akar tersebut masih dalam keadaan subur dan segar. Jadi inilah caranya teman, dengan cara kita menanamkan akar tersebut di dalam pot ataupun apa-apa bekas yang lain. Yang penting kita sentiasa melakukan perawatannya, terutamanya dari segi penyiraman ya, penyiraman kepada kepada akar pokok bougainville tersebut, dan juga pastikan ia mendapat sinaran cahaya yang mencukupi. Okey, tetapi secara tidak langsung. Okey, baiklah teman-teman ya. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya teman-teman ya, silakan anda klik tombol subscribe, tekan tombol loceng, beri komen, share semua apa-apa yang teman dan yang patut ya, supaya anda dapat menjadi orang pertama akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Okey, bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Tidak perlu membayar 1 sen pun. Okey, baiklah teman-teman ya, jangan lupa ya subscribe ya. Subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya supaya ramai lagi teman-teman kita yang tidak mengetahui ya bahawa akar daripada pokok bougainville ini boleh kita suburkan, kekalkan sentiasa subur dan hidup dengan cara kita menanam. Dan kemudiannya kita akan lakukan sambung sisipnya. Okey, baiklah teman-teman.
Cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman. Mudah-mudahan manfaat kepada anda semua ya. Terutamanya anda peminat pokok bergembil, iaitu yang masih belum mengetahui bagaimanakah cara kita mengekalkan akar daripada pokok bergembil sentiasa segar dan subur, untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita melakukan sisip pada pokok bergembil kita. Okey, baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu ya. Salam satu hobi, salam bonjai. Sebelum itu, marilah kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat, insya-Allah. Baiklah teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonjai. Assalamualaikum. Bye bye.